Assalamualaikum, salam sejahtera, salam wrestling kita semua. Okey, hari ni kita berada dalam sesi Lalang Corner bersama dengan ahli-ahli panel kita. Ahli panel lah sangat kan. Okey, kita ada Bear Brunei. Hai sikit, come on. Lalang dari seberang. Lalang dari seberang. Ini lalang import orang kata. Dan kita ada lagi seorang, ini daripada sini je, kita ada Mr. Syed. Sap. Okey. So, hari ni geng, apa kita nak cerita? Sempena rancangan Gusti terbaru yang hangat masa ni lah kan. Nama dia Impact Wrestling. Aku ke? Bukan kau. Kau Impact. Tak Amin. Okey lah tu kan. Ya, okey lah tu ada agak apa-apa tu bunyi dia. So, apa yang best sangat Impact ni? Apa yang menarik sangat ni nak cerita Apa ni? yang dah berlaku. Untuk minggu ni diorang dah buat debut episod 1. Nice. Selama seminggu ni diorang breakdown kepada 4 episod utama lah. Okey. Yang mana bersiaran pada hari Isnin itu pukul 9 dekat YouTube. Dia bagi kita tengok free. Ya, betul, free kan. Orang Brunei pun boleh tengok nampak. Siapa yang dari Brunei nak tengok silakan. Link nanti Ince saya link bagi nanti kita pasti. Ince saya bagi. So, kalau ikut kita untuk Apex Wrestling lah, aku sendiri pun dah tengok 4 match yang dah ditayangkan dekat YouTube. Perlawanan menarik, dia punya match card pun agak orang kata apa, nampak segar lah kat situ, nampak fresh sikit. Dan kita pun dikejutkan jugalah dengan beberapa benda-benda baru yang berlaku dalam scene wrestling Gusti tempatan kita. So, perubahan attitude 3 orang yang kita nampak sekarang ni, Hendo Ramli. Bukan, itu tergabung dengan nama lama dia. Lepas tu kita ada JYE dengan Jackie G. 3 orang ni apa pendapat korang lah? Perubahan attitude ni. Aku rasa bagus lah untuk diorang sebab dari perubahan ni nampak matang lah pada dulu. Aku rasa diorang nampak jahat lah, senang cakap kan. Nampak jahat lah kan. Nampak jahat. Main kotor pun sedap lah. Kiranya dulu jahat-jahat juga, tapi jahat yang tak berapa nak jahat sangat. Nakal lah. Tapi bagi aku lah, aku nampak perubahan attitude ni dia bagi impact positif lah dekat 3 wrestler ni. Sebab macam sebelum ni, macam JYE kita nampak dia sebagai apa ni, ahli Gusti suka ramai, wah baby face kan. Bila dah turn jadi macam heel sikit ni, nampak dia punya attitude tu berubah, dia punya agresif dia tu lain macam sikit lah. Nampak sombong dia tu. Ya, sombong. Dan bila dia naik ring, dulu dia tak buat benda ni, sekarang dia suka cium ketiak. Aku tak perasan tu. Betul juga sebab karakter development tak perasan, kan. aku perasan. Macam dulu something budak-budak, sekarang something lain pula. Dulu hero wannabe, sekarang jadi villain. Jadi anti-hero. Something lain macam sikit lah, macam hero. Seluar pun dah tukar ke seluar pendek. So seksi. So seksi, kena Boston Crab lah tengok. Dia punya attitude change tu kan, macam sangkut-sangkut sikit akan macam bila The Rock dulu breakout karakter dia. Betul. Sama. Lepas tu kalau kita tengok Jackie G pun daripada dulu berperwatakan jiwang karat, sekarang ni dah jadi mat rempit ni pun boleh nampak dia punya attitude tu ada bagi suntikan aura positif lah dekat karakter development dia tu. Lepas tu dia suka flex muscle dia kalau aku perasan. Ya, betul. Dia suka dia dengan Merando tu sama suka flex. Sama. Tahulah dah ada badan kan. Itulah kan. Tapi ini benda positif. Macam Hendo Ramli, nama yang fresh jugalah. Walaupun kedengaran agak kampung tapi sesuai dengan dia punya karakter sebenarnya. Sebab pembuli ni mana ada nama yang orang kata apa? Gempak-gempak sangat. Biasanya bully ni nama apa? Tu orang Samad bully aku. Betul. Ramli tu. Gignya kena lah kan. Mamat kan. Tapi kena dengan karakter lah. Siapa pilih agaknya? Pandai betul. Itu pasal karakter lah.
Pasal match pula macam mana ni? Match. Okey, kita pergi ke match hari pertama tu lah, antara Serigala Match lawan baru. JYE. Okey, Serigala JYE. Silakan Bear. So macam aku Ada cakap apa-apa? lah. Silakan. Encik Bear. Okay, I like the way the match start sebab dia agresif. Dia memang dari awal dia agresif. But lots of surprising move daripada Serigala, and then especially the finisher. The howling bomb. That was amazing. Impact like Setuju. wow. Macam bagi aku pula sama. Kalau ikutkan pandangan aku sama macam Bear jugalah. Sebab kita nampak perubahan attitude JYE ni, dia bagi impact positif. Dia jadi lagi agresif dan dia orang kata apa, boleh stand toe to toe lah dengan orang yang lagi besar daripada dia. Betul. Disebabkan keagresifan dia tu. Ayat apa benda aku pakai ni, agresifan ni. Agresifan. Kan? So dia boleh ibaratnya macam tak sia-sia lah. Dia tweak sikit dia punya karakter tu untuk bagi dia satu macam nafas baru dalam ring. So dia boleh pulun yang besar-besar pun dia boleh pulun. Sebab kalau dalam match tu pun kita nampak Serigala pun agak sukar ya untuk nak menjentik pun susah sebab dia banyak mengelak-ngelak semua kan. Licik. Licik. Pergerakannya sungguh laju. Senang cakap dia ada Sebab otak sekarang. Flash. So you have a conventional power wrestler and then tiba-tiba JYE macam menjadi full technical wrestler. Ya betul. Sebab kalau tengok match ni dia dah tak banyak terbang-terbang sangat. Betul. Dulu dia kaki terbang. Kan? Dia lebih pada orang kata apa, depan-depan terus dia bagi. Tak ada makna nak terbang-terbang lah. Ya betul. So kemenangan di pihak Serigala macam mana rasa? Okay excited lah. ke ataupun Excited. Alah. Excited. Kalau excited lah. Tapi match tu kalau ikutkan lah dari segi perbezaan fizikal kita boleh nampak lah memang Serigala ada upper hand untuk match tu. Tapi sebenarnya dengan orang kata apa, persembahan lah yang ditunjukkan oleh JYE Eagle ni boleh jadi juga sebenarnya dalam match tu. Mana tahu tak sangka tiba-tiba dia menang kan. Betul, boleh pergi jauh lah senang cakap. Boleh pergi jauh lah. Sebab dia reminiscent match ni macam bila Rey Mysterio lawan Great Khali. Mysterio toe to toe with this man. Ada kan. Oi, Besar jauh sangat terminologi kau tu. Jauh sangat. Kalau kau sebut Batista ke Randy Orton kan aku boleh terima. Great Khali. Kenapa tak bagi Big Show ke kan? So berapa bintang match ni? Untuk aku 4.5/5 lah. 4.5. Ya, 4.5. Selesai untuk match kedua pertama tadi, kita beralih kepada hari kedua lah. Di antara pendatang baru dalam Arena Agusti. Sebelum ni kita dah tengok di satu promosi yang lain tu. Dia 2 kali lawan dah. Nama dia Eddie Powers lawan Jackie G, si mak rempit ni lah. So aku expect match ni laju. Tapi ada beberapa momen yang aku rasa dia tak power sangat lah. Dia tak power sangat. Yang tu agak bersetuju jugalah. Mungkin lah bagi aku lah, sebab kalau kita tengok macam Jackie G, dia ni antara veteran dalam scene Gusti wrestling local punya Malaysia punya. Eddie Powers ni pendatang baru. Dia orang baru yang pendatang baru, ayat macam jahat sangat pendatang. Buka baru lah. Rookie. Dalam scene Gusti ni. So berkemungkinan lah sebab dari segi mungkin pengalaman orang kata apa, untuk berada dalam satu official match tu dia kurang. So mungkin itu antara faktor yang buat nampak dia macam sikit lah. Tapi tak apalah, at least bagi dia peluang untuk dia gilap lagi dia punya tu. Sebab dia ada vibe macam Ryback sikit-sikit tau. Cuma dia Ryback versi orang Melayu. Ryback ada Kate Angle pun ada. Dua-dua. Rybangle. Cuma tu lah kontroversi sikit dia punya finisher tu tak puas hati lah. Finisher dia. Betul. Sebab finisher dia pun nampak macam lebih kurang. Macam tiba-tiba jadi. Betul. Dia tak nampak macam benda tu special tau. Someone drop nampak macam move biasa, tiba-tiba menang.
Ya. Betul dia. Apa? Dia ala Ryback jinak sikit. Tapi kalau dia boleh develop lagi dia punya orang kata apa attitude dia tu, bagi nampak macam dia tu powerhouse yang mungkin saiz dia tak besar sangat tapi boleh jadi powerhouse yang ala-ala macam Ryback ke. Betul. Rasa boleh pergi jauh juga ni. Bagilah dia boleh masuk Kan, sikit lagi nak kan. Mesti nak boleh cakap dia. pasal karakter dia. So is this face dengan heel ke atau dua-dua heel dengan heel? Rasa macam dua-dua heel kot. Yang ni kena tanya tuan ni badan. Aku pun tak sure. Aku Jadi tak powers sure. ni nak kata face Nak boleh face jadi tak juga. face. Tapi heel Kan sebab kalau kalau dengar dia punya apa ni macam kan Apex Wrestling dia ada keluar video intro Promo dia. untuk wrestler tu kan. Mula-mula tu ada vibe macam heel tau. Tapi tiba bila penutup dia tu macam budak baik pula dia ni. Dia minta power pula kan. Minta power kan. Dia ni mana satu? Dia ni mana satu? Jadi mungkin dalam keadaan sekarang ni mungkin peringkat awal lagi lah kan. Kita tak nampak lagi dia Maybe punya character haluan development kiri dia. ke kanan. So dari segi match pula asyik cerita pasal karakter kan. Eddie Power menang kan. Tapi tu pula. Sebab match tu bagi aku dia punya orang kata apa? Ke-excitedan kita nak tengok tu kurang sikit lah. Sebab satu mungkin dengan move yang tak berapa kemas. Kita boleh nampak ada beberapa move yang macam jadi tak jadi je. So mungkin itu membantutkan sikit lah dia punya apa ni momentum keseluruhan match tu lah. Betul. So match ni aku rasa korang dulu lah bagi bintang. Aku bagi 3 je lah per 5. Aku bagi 2.5 lah. Jahat sikit. Okay, batch silakan batch ketiga. Match ketiga Phoenix dengan Poppy. Phoenix dengan Poppy. Yang kelakar ada member seorang. Tak, member seorang tengok number kat seluar. Nombor 11. Nombor 11. Kita orang tak perasan nombor 11. Nama budak tu Hisham. Dia cikgu mata tajam. Aku pun tak perasan nombor 11. Kita orang semua tak perasan, dia yang perasan. Suruh tengok seluar. Nanti aku kena tengok balik. Tak tahu, aku tak perasan sungguh. But that match Phoenix dengan Poppy, that finisher. Finisher. Phoenix buat finisher tu aku terasa kat tengkuk. Benar. It's like a reverse neck breaker meets a knee breaker, tapi instead of knee, kat kepala. Like, tu lah. Aku mula devastating move. Aku mula tak perasan, aku ingat normal neck breaker je. Kena tengok sekali kedua baru perasan. Dia bagi ke lutut. Tapi aku masa tengok Phoenix execute move tu, bila kenanya bump tu terus aku pegang tengkuk gila. Terasa. Gila. Memang terasa. Dia punya impact dia tu. Tapi harap-harapnya move tu dia orang dah orang kata apa? Practice dengan baik lah supaya dia boleh deliver move tu tanpa mencederakan sesiapa. Yang penting. So apa korang rasa perkembangan Phoenix sebab dia baru je dari Eve Wrestling kan? Ya. Dan tiba-tiba balik semula ke Apex Wrestling. What do you guys think of her development? Silakan Syed. Pakcik Syed. Aku rasa nampaklah dia punya pengalaman tu show dalam match ni. Dia dah tak macam dulu kita nampaklah dia macam malu-malu, kekok sikit. So kali ni betul-betul dia bagi lah, nampak lah dia bagi. And satu lagi Poppy aku tengok pun walaupun dia dah lama tak wrestling kan, tapi ring rust tu macam tak berapa nampak sangat lah. Pandai lah dia. Yang tu aku setuju lah. Untuk Poppy nampak dia punya confidence pun ada, confidence level dia pun nampak naik sikit lah. Betul lah. 3-4 tahun juga dia tak wrestling rasa. Betul. Dia banyak Instagram main TikTok je. Main TikTok Queen dia punya karakter sekarang. Sekarang karakter dia tu pun ngam juga tu. Karakter dia ngam. Ngam sebab dia memang sebelum Apex Wrestling pun dia banyak buat benda tu. So bila dia masuk dalam tu dia boleh jadi diri dia sendiri. Aku suka dia punya expression last kali lepas dia kalah tu. Kalau kau tengok expression dia nampak dia frust. Ya benar. Dia puas hati.
Dia pun dah macam nampak. shock sikit. Sebab finisher tu dia Ah. tak sangka. Mungkin Betul. juga. Bukan takat dia tak sangka, kita semua pun tak sangka Kita sebenarnya. orang pun tak sangka. Match Rasa ni kalau kita ulang balik reaction video, semua pegang tengkuk kot. aku rasa betul lah tu. Tolong lah, sakit tu lah. So match ni berapa bintang? Aku Oh. 4 lah. 4.5. 4 je. Kedekut aku Empat Nampak 4.5 suara 4.5. okey 11. Aku 4.5 aku bagi. Oh, Sebab nampak dua-dua seluar pun nombor 11 tapi kalau yang nampak nombor 11 tu, orang yang nampak tu mata dia 5 bintang. Itu Isyam lah tu. Cikgu Chang. Yang main-main tu Tiger tu. Tapi Okay. boleh spoiler sikit. Teruskan. Spoiler sikit. Syaukat spoiler. cakap ada 4 orang pengusti wanita hari tu. So lagi 2 lagi tu misteri lah. Kita tak tahu siapa. Kalau korang rasa nak berteka-teki tu, tengok betul ke tak korang punya tekaan. Match keempat ni Teruskan. antara main event dia lah. Some say the main event. Syaukat lawan Hendo Ramli. Ya, ini sebenarnya terus terang aku cakap kan, aku tak sangka Hendo Ramli duduk dekat main event. Betul. Itu yang pertama aku tak sangka, dan aku tak sangka juga main event dia lawan Syaukat. Betul. Lalu dia pun bully atau dia kena bully. Selalunya dulu mengikut pengalaman aku tengok dia ni, dia memanglah pembuli, tapi kena bully pun dia juga kan. Tapi ini memang bila aku tengok match card ni macam ini macam odd lah sikit, pelik sikit dia punya match card. Tapi ternyata match card ni dia tak menghampakan. Dia For tak me, menghampakan. match ni seolah-olah Syaukat nak tunjukkan, okay, I'm here to rule. I'm here to prove to someone at the back, I'm back and I'm going to conquer the ring. Tiba-tiba Gotham keluar. It's like he's sending a message to Gotham. But tiba-tiba Gotham sending message juga. Betul. Kita tak nampak lagi Gotham match minggu pertama ni. Ya, betul. Tapi macam bagi aku, match ni bagi aku lah, dia lebih banyak highlight bagi aku yang aku nampak lah dekat Hendo Ramli. Sebab sebelum ni kita tak nampak dia sebagai seorang pengusti yang agresif, yang boleh orang kata apa, bergocoh. Sebab sebelum ni dia ada kuncu-kuncu dia. Kuncu dia tak ada ni. So ini bila dia bergerak solo ni, kita nampak dia punya orang kata apa, otak dia lah. Dia punya mindset dia dah lain sikit dah. Kita nampak dia datang. Kalau kita tengok yang wrestler yang aku cakap ada yang 3 yang perubahan attitude ni, nampak macam dia orang nak prove something tau. Cuma mungkin nasib tak menyebelahi dia orang. Dia orang tak dapat first win kan. Sebab semua ni kalau kita tengok dekat promotion lama, dia orang ni bukan orang kata apa, nama-nama yang beri push yang terlalu kuat bagi orang kata nak, dan yang ada, betul tak? Tapi yang ini kita nampak macam Hendo Ramli sikit, dia boleh deliver satu match yang ada kualiti, yang kita tengok tak sangka pula dia ni macam ni. Dia boleh bagi Falcon Arrow tu, cantik tu. Cantik. Betul. Yang penting body dia dah cantik. Dulu buncit. Tapi match ni bagi aku shock jugalah, sebab nampak dua-dua pun macam hard hitter lah. Pukul-pukul, sental, tujal semua. So ianya macam dua-dua ni dalam satu ring lawan 2 orang, bukan dulu mungkin kita rasa kena lunyai lah ni. Sekarang kita tengok dah lain lah. Oi, dia berlawan Syaukat kan. So ini dia macam bagi satu orang kata apa, benda positif lah dekat Hendo Ramli juga. Mungkin dia jadi first champion, mana tahu kan. Kita tahu dah first apa ni, week dah masuk main event. Betul. Cuma itulah Gotham tu apa dia buat. Hisap vape datang hisap vape. Datang hisap vape. Flavor coklat. Tapi lah Hendo walaupun kalau mungkin tak first champion, tapi first knockout lah. Tu pun finisher tak disangka juga. Finisher baru. Finisher baru. Macam switching music tapi guna penumbuk. KO Penumbuk punch. ke siku? Tak bekas penumbuk rasa. Penumbuk. Bukan siku Aku ingat dia macam apa ni, bull hammer. Bull hammer juga.
Macam Clothesline from Hell ada juga. Dia macam tengah-tengah kot sini. Dia macam macam kau tahu tak kalau wrestler selalu gimmick patah tangan dia pakai sarung tu. Betul. Seperti lah macam tu. Pam macam tu. Sini lah betul lah tu. Betul sini lah. Ni dia lebih kurang kat sini lah. Dia bagi bam sekali. Tapi itu pun kalau nampak dia punya finisher tu pun dia boleh Shaukat boleh guna out of nowhere macam RKO kan. Tiba-tiba je. Sebab finisher dia tak memerlukan move yang complicated. Betul. Tak payah nak angkat. Dia pergi pam terus sekali dia bagi. Macam Sweet Chin Music. Tak tahu bam bagi je. Dia macam ni lah. Apa finisher baru Jericho lah. Ya betul. Apa siku belakang kan. Apa lupa dah nama dia. Sebab kalau macam apa ni, macam finisher macam chop slam dia nak kena angkat orang dulu. Betul. Kan? Macam RKO anytime dia boleh tu. Orang tengah terjun daripada turnbuckle dia boleh bagi RKO. Yang ni pun tak mustahil tak. Finisher lama dia pun nak kena angkat juga dulu kan. Ya betul. So rasa ini pun sebenarnya benda yang bagus lah juga sebenarnya. Nampak sikit lah ada macam benda baru yang dimasukkan dalam moveset Shaukat ni. Aku suka move tu. Betul. Aku suka juga move Phoenix tu tapi jangan buat kat aku dah. Kalau korang nak boleh bagi nama lah kat finisher Shaukat baru tu, apa nama korang bagi? Sebab Shaukat ni kalau ikut dia first dulu dia masuk pakai tanjak betul tak? Pakai tenggolok. So bila tengok tu aku teringat Pendekar lah. Bila Pendekar ni faham-faham lah Hang Tuah 5 bersaudara kan. Kalau yang ni bagi nama Taming Sari ke sedap juga. Cakar Rimau. Taming Sari. Pang. Cakar Rimau jahat sangat. macam Taming Sari ni. Taming Sari dia nama senjata. Nama senjata yang orang kata apa? Yang ada hikmat lah. Sebab Taming Sari ni siapa pegang, kebal. Sebab kalau kau tengok entrance ni pun gambar keris. Betul. So kalau Taming Sari aku rasa salah satu nama yang bagi aku lah sesuai dengan finisher ni. Satu dia nampak kemelayuan kat situ. Satu lagi Taming Sari ni dia nama senjata, bukannya nama fancy-fancy di mana kita ambil sendiri tak. Dia nama senjata hikmat orang kata. Jadi ini kombinasi yang orang kata apa? Ngam lah untuk karakter Prophet of Pain tu sendiri. Aku setuju. Setuju sebab kau tak nak fikir aku tahu. Tak ada betul. Apa ada nama lain tapi nama Mak Saleh lah. Sama nama Mak Saleh. Nama apa? Bagilah. Cuba bagi nama tu. Bagi je. Kalau aku bagi nama Testament. Pun sedap juga tu. Kena dengan perkataan prophet. Profesi. Prophet of Pain. So the Testament. Aku senangnya blank stare. Settle. Habis. Jadi itulah dia 4 match untuk minggu ni. Okey, secara keseluruhan 4 match ni ataupun kita panggil ni first episode lah. First week ni episode ni untuk keseluruhan berapa bintang? Per berapa? Per 5 ke per 10? Per 5 lah. Per 5. Bagi aku 4. 4.5 per 5 lah. 4.5 per 5 Okay. Aku rasa kita punya rate ni macam pelik-pelik je kan. 4.3 tiba-tiba 4.5 last kali. Okay, but according to analysis, match yang paling ramai orang tengok adalah match yang pertama Serigala lawan JYE. 2.3. Second match yang paling ramai orang tengok, korang teka lah. Phoenix, Poppy lah. Okay. And then aku tak pernah tengok bawah tu ramai orang tengok. Third place 1.4k Shaukat dengan Hendo. And then in last place is Eddie Powers with Chucky, 1.1k view only. Haraplah minggu depan match-match yang baru, match-up yang baru, views-nya akan lagi tambah lah. Average-nya dalam 2k lah kan? Total. Lebih kurang. Dalam 2k kan? Lebih kurang lah. Kalau average dalam 1.8 for the whole week. Which is a good start. Betul. Yeah. So Apex, I would like to say congratulations to Apex Wrestling, for a great start. Kita teruskan maju jaya untuk Steam Malaysia. Kita sebagai peminat ni apa yang kita boleh buat, kita tolong support. Tengok, share. Kalau ada orang yang dah tepu tengok wrestling Mak Saleh punya kan, nak satu yang fresh,
kita boleh recommend dekat dia orang ini. Sebab tak lama lagi pun ada juga Mak Saleh nak masuk kan. Cuma Mak Saleh yang mana satu tak tahu lagi. Betul. Mak Saleh ni bukan yang tak ada nama punya, ada nama punya. Tunggu. Yang ni kita buka what if question. You think what if Impact will adapt style wrestling macam ECW ke atau yang Japan Open punya wrestling? Do you think Impact will adopt those styles? Kita tahu kan how brutal those matches are and how technical they can be. You think Impact will move in that direction? Mana kita tahu kan? Betul. Aku tak rasa dia akan jadi macam New Japan sebab New Japan memang laju dengan strong style. Aku rasa dia akan back to macam attitude era, lebih kepada apa? Storyline, storytelling macam lucha underground pun mungkin ada juga. Sebab walaupun kita tak nampak lagi storyline dekat first week ni, tapi rasanya akan datang insyaAllah kita akan nampak storyline yang menarik lah. Sebab setakat ni lah, sebab kita tahu siapa yang berada di belakang tabir, dan setakat ni lah semua event wrestling yang aku sendiri pernah ikut, pernah tengok, dia punya storyline semua shock nak tengok. Mesti lepas tengok tu nak tahu next apa dia. So harap vibe tu ada dekat Apex Wrestling. Sebab benda ni sebenarnya yang akan menarik ramai lagi orang untuk nak tengok. Sebab bayangkan bila dah sekali tengok tak boleh nak stop. Itu yang kita nak. Dan kalau korang perasan untuk episod 1 ni, seorang kita tak perasan dia debut lagi. Siapa? Blackjack. Yes. Blackjack. Aku nak sebut pasal Blackjack ni juga sebenarnya. Sebab berminat juga aku nak tengok dia punya match ni. Itulah sebab sebelum ni dia duduk sebelah kita je. Ya betul. Dia join kita. Dia menjerit dekat luar gelanggang. Ini dia nak bergasak dalam gelanggang pula. Ini kita boleh kata dalam squad approved wrestler. Yeah. So untuk next week punya show lah, agak-agaknya match card apa yang korang nak tengok dengan line up yang ada sekarang ni lah. Tadi dia dah tunjuk teaser sebenarnya dekat Facebook Impact. Lepas tu Phoenix akan lawan lagi Poppy. Aku rasa rematch lah. Ya, betul. Ini mungkin Poppy yang nak rematch ni mungkin. Sebab tak puas hati first match kalah kan. Mungkin dia menang pula. Cuma ya, Gotham ada match. So ada possibilities tak Shaukat akan main game yang sama macam Gotham? Mesti ada punya. Mesti ada tu. Tapi lah lagi ni nak tanya pandangan lah kan. Sebab sekarang ni macam kita tahu dengan keadaan pandemik COVID-19 ni kan, kalau lah ada peluang boleh buat tengok live macam Thunderdome je kan. Apa pendapat korang untuk benda-benda macam ni? Adakah korang akan join ataupun ini akan nampak satu benda yang positif ataupun mungkin terlalu awal, macam mana? Aku rasa kalau tu sudden ni susah sikit nak tarik orang lah. Biar dalam sebulan 2 dulu kot. Dah banyak episod sikit, orang dah kenal wrestler kan, baru boleh buat. Kalau macam sekarang I think introduce more lineup dulu. When you have a proper match card, when you have proper full lineup of wrestlers, then maybe the Thunderdome idea possible. So macam kita tahu sebab Apex pun sekarang ni masih lagi dalam proses nak introduce more wrestler lah untuk nak bagi kat kita. So mengikut maklumat 2 hari sekali kan. Apa dia? Dia akan setiap 2 hari. Dia akan perkenalkan satu wrestler. So sebab sekarang ni macam kita tahu limited wrestler tempatannya kan. Sebab agak siapa yang korang nak tengok? Ya betul. Apex tu maksudnya Asia Pacific kan. Tapi setakat ni Malaysia je dapat. Setakat ni kita kena tengok lokal punya kan. Okey, kalau skop kita lokal kan, siapa yang korang rasa korang nak tengok berada dalam line up roster Apex Wrestling ni? Lokal punya wrestler. Semua dah sebab ada. Sebab kita ada ramai wrestler. Semua dah ada. Aku rasa semua dah ada kot. Mungkin seorang lah budak ni kat Australia. Tapi nak harap dia ada pun dia kat sana kan, sangkut. Tapi dia pun patut ada lah dalam ni. The Kid. Itu aku setuju. Aku pun sebenarnya aku nak tengok AJ Pyro sebenarnya. Tu betul juga. Tapi tu lah dia kat Sabah kan. Itulah, dia kat Sabah dia tak boleh keluar.
Kalau ada AJ Pyro tu berganding kembali bersama dengan Serigala. Ui, tag team power gila. Dia punya tag team kat SPW power kot. Aku rasa kalau dua-dua ni lah gabung jadi satu tag team, aku rasa tag team lain tak ada chance lah. Betul. Tak ada chance lah. Tapi kalau ikut, kalau contohlah dua ni jadi satu tag team, sebenarnya benda yang okey juga. Nanti akan ada ramai orang yang nak try challenge dia orang. So akan adalah tag team lain pula yang akan kita nampak kombinasi antara dua wrestler kan. Sebab sekarang ni potensi yang boleh jadi geng aku tengok sini Hendo Ramli aja. Hendo Ramli dengan Jackie G. Sebab dua-dua ni dia lebih kurang style dia. Betul. Style something. Kan. Kalau contoh nak jadi fraction something Malaysia boleh. Kepala dia pula Gotham ni tiba atas kan. Gotham Mafia tu seorang Samsing, seorang Mat Rempit. Lepas tu masuk lagi seorang Samsing ni. Nak polish. Samsing anak orang kaya kot. Samsing anak orang kaya. So, ada apa-apa lagi kita nak bincang rasanya? Ataupun ada korang nak buat penutup ke? Nak conclude kan kita punya discussion malam ni? Sebagai peminat Gusti juga, and I'm really proud to see Malaysian wrestling dah berkembang macam ni. Especially when I say congratulations to Impact and all that. What I really hope for, more storytelling apa. Tiba-tiba tukar bahasa. Okay. Tak apa. More storytelling. But what I want to know is the direction yang Impact akan pergi, with all these matches per week and all that. And then will they be open to developing more local wrestlers? Yang tu yang mau tahu. Lebih fokus nak polish, nak orang kata apa, nak push lagi nama-nama yang ada kat Malaysia, yang kita ada ni untuk level up lagi lah, jadi one step lagi tinggi daripada sekarang. So conclusion aku lah untuk Impact Wrestling ni satu orang kata apa, alternatif yang baik lah untuk siapa-siapa yang peminat Gusti kat luar sana yang terasa nak ubah selera sikit. Sebab bukan selalu benda ni bukan selalu kita boleh tengok kan, wrestling kat Malaysia ni. Maklumlah dengan pandemik COVID-19 lagi, kita nampak wrestling kat Malaysia ni stop dekat setahun. Hampir setahun, tak sampai setahun lah kan. Hampir setahun stop, lepas tu ni ada something yang fresh macam ni. Ini satu benda yang bagus, benda yang positif yang aku nampak. Harap Impact Wrestling boleh terus develop dia punya promotion, dia punya show untuk mungkin lepas ni boleh jadi level yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelum-sebelum ni kan. Ataupun mungkin boleh jadi satu brand yang represent Asia Pacific punya region. Mungkin untuk permulaan ni Asia Tenggara dululah kan. Untuk permulaan ni kita represent Asia Tenggara, next step Asia Pacific. Mana tahu satu hari nanti orang kata promotion luar, nama-nama besar pun nampak apa yang Impact Wrestling buat kat Malaysia ni. Betul. Okey, jadi penutup, siapa nak penutup? Aku lah kan, sebab tadi aku mukadimah kan. Kejap. Ada satu benda aku terlupa. Sila. Pasal komentator. Komentator. Ada komentator tu yang Z tu menerima banyak kecaman lah. Aku tengok dekat komen-komen. Antara kecaman yang dia terima, orang sebut sleeper hole, dia sebut selipar. Alah. Tapi yang Terence D tu mantap. Itu bagus. Bagi akulah, sebab Z ni dia digandingkan dengan satu nama yang orang kata apa, dah lama dalam bidang siaran, bidang pengacaraan. So bila duduk sebelah-sebelah ni ibarat macam apa ni, Lidi Mancis dengan Tian Letrik lah. Kita tak boleh nak banding dua ni. So perbezaan level tu nampak sebenarnya. Cuma mungkin ini Z dia kena ambil ni sebagai satu benda positif lah, untuk dia nak develop lagi dia punya skill dalam commentating. Okay, jangan ambil ni sebagai satu benda yang smackdown kata tumbuk terus tak bangun dah. Tumbuk bangun balik. Tumbuk bangun balik, polish lagi skill commentary tu supaya next daripada orang kecam jadi orang kata, oh ini betul-betul bagus ni orang. Sebab kita orang pun tahu kan, sports entertainment commentating memang dia mesti full of energy. Enunciating lurus apa. Sebab dia yang drive the story. Dia drive the story. Betul. It's technically macam hype man lah juga. Betul. Sebab
Z dia ada knowledge, cuma mungkin energy tu dia kurang. Bukan kurang lah, boleh hampir kata energy dia tak ada lah. Sebab kita boleh nampak Teddy yang lebih orang kata apa, dalam commentary punya section, Teddy yang dia nak meriahkan lagi suasana kat situ. Dia sekadar bagi terminologi wrestling move set tu kan. Tapi dia macam dia tahu apa dia nak cakap, cuma mungkin cara penyampaian je. Ya, betul. Dia tahu apa dia nak cakap. Ya, betul. Sebab dia tahu pasal wrestling better than Teddy lah kan. Jadi harap-haraplah dua orang ni, dua individu ni dia boleh help each other lah kan. Teddy boleh tolong untuk improve Z punya skill, Z boleh tolong improve Teddy punya knowledge pasal wrestling. Ini satu benda yang aku nak tengok sebenarnya kan. Kalau benda ni berjaya, mana tahu kan. Macam aku cakap tadi lah, daripada orang kata ini tak bagus lah, boleh jadi orang puji pula kan. Bila orang nampak positif punya development, orang mesti akan pujinya. Itu dari akulah. Okey, jadi untuk kita punya lalang corner. Lalang corner episod 1. Lalang corner edisi post match analysis. Dulu lalang squad post match analysis juga. Tapi yang tu on the road, kadang-kadang dalam kereta kita orang buat. Gila ke apa dalam kereta kan, sambil bawa kereta. So ini kiranya permulaan untuk mungkin akan jadi weekly punya video ke, kita tak tahu lagi, insya-Allah. Kalau ada masa, ruang dan peluang, kita akan cuba consistently teruskan apa yang kita buat ni supaya korang semua pun ada hiburan lain lah kan. Korang boleh dengar kita orang berceloteh, boleh dengar kita orang berkongsi, kita orang punya pendapat, dan mungkin kalau tak ada apa-apa, mungkin setiap minggu kita boleh nampak panel yang muka-muka lain sikit, ada seorang tambah ke, seorang terkeluar ke kan. So ini untuk episod kali ni, ini first kita buat secara Skype, kita buat via Skype. So sekiranya ada kekurangan, cacat, cela tu, kita orang harap korang boleh maafkan. Dan kalau nak komen, nak condemn ke apa, komen je. Tapi make sure komen tu bagilah komen yang membina sikit kan. Supaya kita orang ni ada semangat nak teruskan buat benda ni secara mingguan. Okey, itu dari aku. Korang semua ada apa-apa nak tutup ke tak ada? Dia dah cakap dah. Aku nak cakap jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Tekan butang lonceng. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Tata.